Assalamualaikum. Hari ini saya nak share cara untuk atasi masalah air melimpah dalam tangki ternakan ikan siakap ni, dan cara yang sama juga tuan-tuan boleh gunakan sebagai sistem amaran awal banjir. Bunyi macam canggih kan, tapi jangan risau. Ini bukanlah projek berjuta-juta, tapi ini adalah projek yang mampu milik, terutama bagi tuan-tuan yang tinggal dekat kawasan yang selalu terkena banjir. Saya akan ceritakan dulu situasi ataupun masalah yang saya hadapi dengan tangki ternakan ikan siakap ni. Untuk sistem ternakan siakap ni, kita ada dua tangki. Yang ni adalah main tank dan lagi satu kita panggil sebagai sump tank. Pump ada dalam sump tank. Kita akan pump air daripada sump tank masuk ke dalam main tank ni, dan air akan keluar balik daripada main tank ni melalui overflow, masuk ke dalam filter dan patah balik ke dalam kita punya sump tank. Yang ni adalah pipe air masuk, dan yang dekat belakang ni adalah pipe air keluar. Yang ni kita panggil sebagai SLO ataupun Solid Lifting Overflow. Tujuan kita buat SLO ni adalah supaya air yang keluar ni adalah air yang di bahagian bawah bersama dengan kotoran masuk ke dalam filter. Tapi masalah yang saya hadapi sekarang ni, bila SLO ni tersumbat, apa yang akan jadi? Air ni akan melimpah dan akan keluar daripada tangki ni. Dan bila jumlah air yang keluar tu terlampau banyak, sump tank akan jadi kering dan pump akan rosak. Kalau dalam sump tank tu ada ikan dalam sump tank tu akan mati sebab air dah kering. Untuk atasi masalah ni, kita akan pasang water sensor. Dan bila sensor tu detect air semakin tinggi dalam kita punya main tank ni, sistem ni akan matikan pump, dia akan stopkan pump, air tak akan masuk lagi ke dalam kita punya main tank. Itu untuk situasi saya dengan masalah dalam tangki ni. Dan untuk masalah banjir pula, kita gunakan sensor dan sistem yang sama untuk hantar notification. Kita akan dapat notification dekat handphone kita bila air sungai semakin tinggi ataupun dekat kawasan rumah kita tu air semakin tinggi. Dan bukan setakat notification saja, kita boleh sambungkan dengan relay untuk kontrol peralatan elektrik ataupun elektronik yang lain. Sebagai contoh, kita boleh sambungkan kepada siren yang lebih besar, dan alarm tersebut kita boleh sambungkan kepada kawasan yang lebih jauh sebab kita menggunakan networking, IP networking. Kita boleh buat wifi link ataupun kita boleh gunakan internet untuk menghantar notifikasi ataupun bunyi siren di tempat yang lain, tempat yang lebih jauh daripada kawasan yang terkena banjir. Untuk projek-projek elektrik, elektronik, dah tentulah kita perlukan power, kita perlukan bekalan tenaga elektrik. Kalau dekat rumah, kita boleh gunakan saja extension macam ni sebab penggunaan tenaga adalah sangat rendah. Tapi kalau tuan-tuan nak pasang sistem ni dekat kawasan kebun yang tak ada bekalan elektrik, ataupun nak pasang sensor ni dekat tepi-tepi sungai yang tak ada bekalan elektrik, tuan-tuan boleh gunakan sistem kuasa solar. Dan bila sebut solar ni, orang terbayangkan solar panel yang penuh atas bumbung harga RM30,000, RM40,000. Bukan yang tu. Dekat channel ni dah banyak kali saya ajar cara macam ni tuan-tuan nak set up sistem kuasa solar yang simple saja, sistem kuasa solar yang kecil saja. Dan lagi satu, semua peralatan yang kita nak guna ni adalah peralatan DC. Tapi untuk contoh macam kita guna ni, kita gunakan extension, kita gunakan AC adapter untuk convert AC kepada DC. Tapi peralatan tu memang peralatan DC, jadi tuan-tuan boleh set up sistem kuasa solar yang kecil saja dan simple, tak perlukan inverter sebab kita boleh gunakan direct DC saja. Jadi secara tak langsung kos akan menjadi lebih rendah. Dan untuk cara nak buat sistem kuasa solar ni, memang dah banyak kali saya buat video, tuan-tuan boleh tengok link video dekat bawah ataupun dekat channel lah, memang ada macam mana cara tuan-tuan nak set up sistem kuasa solar yang simple, yang mudah macam ni saja. Dan kalau tuan-tuan memang berminat nak buat sistem ni, nak pasang dekat tepi sungai, tuan-tuan perlukan sistem kuasa solar yang kecil khas untuk sensor-sensor dan juga sistem ni. Saya akan buat tutorial yang baru macam mana kita nak set up sistem kuasa solar khas untuk monitoring sistem saja. Dan lagi satu soalan orang selalu tanya, kalau dalam keadaan cuaca mendung, musim hujan, boleh ke guna solar? Jawapannya boleh. Yang penting pemilihan solar panel dan sistem yang kita set up. Okey, selesai isu tentang power, dan kalau tuan-tuan masih perlukan tutorial tentang sistem kuasa solar yang baru khas untuk sistem ni, tuan-tuan komen di bawah. Dan tadi pun saya dah mention tentang Wi-Fi connection dan juga internet services. Untuk sistem-sistem yang pernah saya cuba sebelum ni, kita cuma perlukan Wi-Fi dan juga internet service semasa kita nak set up saja. Selepas tu bila tak ada internet, tak ada Wi-Fi pun, kita punya sensor, kita punya smart switch masih lagi berfungsi. Untuk sistem ni, kejap lagi kita akan cuba. Tapi untuk setup memang kita perlukan Wi-Fi dan juga internet. Dan selepas tu kita akan cuba, kita akan cabut connection kepada internet. Kita nak tengok sama ada sistem ni masih berfungsi ataupun tak tanpa servis internet. Tapi yang confirmnya, bila tak ada servis internet ni, kita dah tak boleh monitor daripada jauh. Tapi kita harap kita punya sistem ni masih lagi berfungsi dan pump masih boleh dimatikan lagi.
bila air semakin tinggi dalam menteng ni. Dan sama juga dalam situasi banjir, walaupun tak ada servis internet, kita nak siren masih lagi bunyi walaupun tak ada servis internet. Untuk demo hari ni, supaya lebih mudah untuk tuan-tuan faham, saya dah dapatkan sebuah LTE modem ni. Modem ni kita masukkan SIM card dekat sini, kemudian kita akan dapat akses wifi lah, kita akan ada internet. Tapi kena masuk SIM card dalam ni lah. Dan saya rasa benda ni pun bukan benda baru lah. Tuan-tuan dekat luar pun lebih pandai tentang modem ni. Ada yang kata boleh dapat unlimited hotspot lah, saya pun tak tahu. Tapi dalam ni saya cuma masukkan SIM card biasa saja. Dan berdasarkan apa yang saya tengok dengan modem ni pun mungkin sesuai kalau kita nak gunakan sebagai permanent installation. Maksudnya dekat box yang kita ada sistem kuasa solar, ada sensor semua tu, kita letak saja modem ni dekat dalam box tu sekali, dan power pun menggunakan power 12 volt DC. Dan untuk tuan-tuan dapatkan semua peralatan yang saya gunakan dalam video ni, macam biasalah tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Saya akan onkan dulu modem ni. Tapi kalau dekat rumah tuan-tuan memang dah ada Unifi, dah ada streaming ataupun apa-apa saja internet yang memang dah ada dekat rumah, tuan-tuan boleh gunakan. Macam saya, walaupun dekat rumah ni memang ada Unifi, tapi saya beli juga modem ni sebab ada lagi 2-3 projek yang saya nak buat dengan menggunakan modem ni. Kemudian kita perlukan handphone lah untuk set up connection ni. Dan handphone kita ni kita kena connect kepada Wi-Fi dekat modem ni. Maksudnya handphone kita ni akan duduk dalam network yang sama. Untuk sensor, inilah kita punya sensor yang akan kita gunakan. Ini adalah water sensor, dan yang lagi satu ni adalah smart switch. Yang inilah yang akan berfungsi untuk matikan pump, dan sensor ni pula adalah untuk detect kehadiran air ataupun ketiadaan air. Maksudnya kalau kena air pun dia boleh detect, air tak ada pun dia boleh detect. Ini kita punya water sensor, yang ni kita punya smart switch. Okey, handphone saya ni dah connected dengan modem ni, dengan AP ataupun access point yang ada dekat modem ni secara wireless, dengan menggunakan protokol 802.11, ABGN semua tu lah. Dan penting saya nak ingatkan tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan, wireless tak semestinya Wi-Fi. Sebagai contoh, kita punya sensor ni menggunakan wireless juga tanpa wire, tapi tak menggunakan protokol yang sama dengan Wi-Fi. Untuk sensor ni, dia menggunakan protokol wireless ZigBee. Jadi, kita punya sensor ni tak boleh direct connect kepada access point yang ada dalam modem ni. Kita perlukan lagi satu alat yang dinamakan sebagai ZigBee Gateway. Gateway ni akan bersambung dengan modem, dan sensor pula akan connected secara wireless dengan kita punya gateway ni. Dan untuk sambungan gateway kepada modem ni, kita ada dua pilihan. Yang pertama secara wireless juga ataupun wired. Tapi yang ni saya pilih yang jenis wired. Dan kenapa saya pilih wired gateway? Supaya sambungan ni adalah lebih stable. Dekat rumah saya ni terlampau banyak peralatan Wi-Fi, mungkin ada interference. Jadi saya nak kurangkan gangguan tu, saya pilih yang wired. Saya boleh sambungkan dengan menggunakan kabel Ethernet pada modem ni. Kita buat sambungan untuk gateway ni dulu. Untuk data kita gunakan Ethernet kabel. Biasanya kadang-kadang orang sebut internet kabel, tapi ini bukanlah internet kabel, tapi Ethernet kabel, ataupun kebanyakan orang panggil LAN kabel ataupun network kabel. Kabel Ethernet, tapi dia punya connector ni kita panggil sebagai modular RJ45. Untuk connection mudah saja. So kita sambungkan dekat sini. Dan lagi satu kita sambungkan pada kita punya modem. Mana-mana port pun boleh guna, ataupun mana-mana interface pun kita boleh guna. Kabel Ethernet ni tadi untuk sambungan data, dan kita perlukan lagi satu kabel. Kita boleh gunakan kabel micro USB. Kita buat sambungan dekat sini untuk power. Kita sambungkan power adapter, dan secara automatik kita punya ZigBee Gateway ni dah connected dengan kita punya network modem ni. Jadi sekarang ni antara handphone saya dengan ZigBee Gateway ni dah ada sambungan. Sambungan ni kita panggil sebagai Local Area Network ataupun singkatannya LAN. Walaupun cara sambungan yang berbeza, untuk handphone tadi kita gunakan wireless ataupun Wi-Fi, dan manakala untuk ZigBee Gateway ni sambungan menggunakan Ethernet kabel, tapi tetap berada dalam network yang sama. Okey, bila dah berada dalam network yang sama, bolehlah kita mula untuk install apps. Apps ni kita akan gunakan untuk kita add kita punya ZigBee Gateway dan juga sensor. Dan dekat situ juga nanti kita akan set automation untuk matikan water pump. Dan apps yang sama juga kita akan gunakan untuk kita monitor sistem ni daripada jauh melalui internet. Nama app yang kita nak install ni adalah Smart Life. Kita akan install dulu.
Dan sepanjang proses ni, pastikan handphone kita ni connected kepada Wi-Fi yang sama ataupun dalam network yang sama. Dah siap install, open, agree. Dan dekat sini kalau tuan-tuan belum ada akaun dan tuan-tuan belum pernah lagi gunakan app Smart Life ni, tuan-tuan boleh register, dan register adalah percuma. Saya dah pernah register, jadi saya akan login dengan menggunakan akaun saya. Dan bila tuan-tuan dah login, inilah gambaran yang tuan-tuan akan nampak. Jadi sekarang ni kita akan mula untuk add kita punya peralatan dan juga sensor. Benda pertama yang kita nak add adalah Zigbee Gateway. So klik pada add device, continue, allow. Dia dah detect, jadi kat sini kita akan tekan add saja. Okay, dah jumpa. Masih lagi proses adding. Dan kalau apps ni gagal untuk detect tuan-tuan punya Zigbee Gateway ni, tuan-tuan kena check balik connection. Kemungkinan disebabkan kita punya handphone dan juga Zigbee Gateway ni tak berada dalam network yang sama. Jadi tuan-tuan kena pastikan kedua-duanya berada dalam network yang sama. Okey, dah selesai add. Dekat sini kita boleh rename kita punya Zigbee Gateway ni. Saya akan rename. Saya akan tukar kepada nama Gateway. Dan yang ni kita biarkan dulu, tak payah test dulu. Masih lagi tengah initialize. Okey, dah selesai proses add gateway ni. Jadi dekat bawah ni kita ada add sub device. Dekat sini kita akan gunakan untuk kita add kita punya sensor. Dan sensor yang pertama yang kita nak add adalah water sensor. Jadi tuan-tuan klik pada add sub device. Untuk kita nak add sensor ni, kita kena reset dulu sensor ni. Jadi kita buka cover yang dekat belakang. Dan dekat sini ada button yang warna putih ni. Tuan-tuan tekan selama 5 saat sampailah lampu LED dekat depan ni blinking. So, saya akan tekan selama 5 saat untuk reset. Lampu dah blinking. Lepas kita dah klik add sub device, dia akan keluar ni. Kita klik pada more device reset method. Kita tunggu. Dia akan ambil masa sikit. Sensor. Okey, dah jumpa water sensor. Klik done. Dan yang ni kita skip dulu. Kita tunggu untuk initialize. Okey, dah ada ni. Kemudian apa yang kita kena buat untuk water sensor ni, kita pergi dekat bawah dekat bahagian set ni. Apa yang kita nak? Kita nak detect low battery dan juga water leakage alam saja. Jadi yang lain ni kita akan disablekan. Yang untuk no water ni kita boleh guna dalam samtang. Maksudnya bila air dalam samtang tu semakin kering, dah tak ada air pun dia akan detect juga. Tapi yang tu kita perlukan lagi satu sensor lah. Tapi yang ni sensor untuk main tank, kita akan ambil 2 saja. Back. Okey, untuk water sensor dah selesai. Kita akan pasang water sensor ni dulu. Jadi saya akan tutup balik cover belakang ni. Dan kita akan mount water sensor ni. Sensor ni saya akan pasang dekat bahagian sini. Kita akan screw kan. Main unit untuk sensor ni saya akan gantung dekat sini saja. Dan saya akan ikat dengan kabel tie. Dan untuk main unit ni dia ada bateri kat dalam, jadi tak boleh terkena air. Dia punya buat apa dekat dalam ni. Cuma bahagian sensor ni saja yang boleh terkena air dan boleh terendam dalam air. Untuk kita test sensor ni, saya dah cabut SLO dan saya akan gantikan dengan pipe ni. Kemudian baru kita akan onkan pump dan kita akan nampak air dalam tangki ni akan melimpah. Sekarang ni saya akan onkan pump. Dan pada masa yang sama kita akan tengok dekat handphone kita sama ada kita akan dapat notification ataupun tak. Okey, dah hampir. Dalam tangki pun dah melimpah tu. Dan dekat phone pun kita dah dapat notification ni yang kita nak. Kemudian untuk matikan pump, kita ada 2 pilihan. Yang pertama kita gunakan smart switch yang ni ataupun kita gunakan smart plug. Yang paling mudah kita gunakan smart plug ni sebab kita tak payah nak potong wire, nak buat sambungan, tak payah. Tapi kalau tuan-tuan nak gunakan smart switch ni, tuan-tuan kena potong kabel, 2 kabel masuk, 2 kabel keluar. Kabel yang masuk tu daripada supply pada power TMB dan yang keluar tu pergi kepada pump. Tapi untuk ni sebab saya nak cepat, sebab hari nak hujan, saya akan gunakan yang smart plug ni lebih mudah. Dan proses yang sama juga, kita kena add dulu kita punya smart plug ni ke dalam kita punya application Smart Life tadi. So kita sambungkan saja smart plug, kita on dan kat tepi ni ada button untuk kita onkan smart plug ni. Kemudian baru kita akan add, sama macam kita add water sensor tadi, sebagai sub device.
Untuk pairing smart plug ni pun sama juga. Kita tekan button on tadi selama 5 saat. Dan dekat sini pun dah jumpa Zigbee socket JLT1. Klik pada done. Kita boleh rename. Saya akan rename sebagai water pump. Dan done. Jadi dekat sini kita boleh on dan offkan kita punya pump ni hanya melalui app ni juga. Dan selain daripada tu kita boleh tengok dia punya jumlah penggunaan tenaga elektrik. Dan ni kemudianlah saya akan share. Untuk fokus hari ni kita nak gunakan smart plug ni untuk matikan pump saja. Jadi kita akan test dulu untuk on dan offkan pump menggunakan app ni. Dan kita sambungkan power cord untuk pump. Sekarang ni kita dah boleh control on dan off pump ni secara manual melalui app ni. Kita cuba on kan. Kita nampak pump dah on. Kemudian kita boleh matikan juga dekat sini. Tapi bukan ni saja yang kita nak. Kita nak pump ni dimatikan secara automatik bila sensor detect ada air yang melimpah. So sekarang kita akan create automation. Caranya, kita pergi dekat bawah ni, dia ada scene ni. Kita klik pada scene. Kemudian yang ni apa ni? Kita skip dulu. Kemudian kita klik pada create scene. Select pada when device status change, water sensor, flood detection state, pilih flooding alarm, then run device. Device apa yang kita nak run adalah water pump. Power 1 kita akan pilih off. Maksudnya bila sensor tu detect ada air, dia akan offkan pump ni. Dan klik pada save. Next, kita save lagi sekali. Yes, sekarang ni kita dah boleh test. Kita tengok bila air semakin tinggi, air melimpah dalam tangki ni, adakah pump ni akan mati ataupun tak. Jadi untuk ni kita kena hidupkan dulu pump. Ini dalam keadaan normal lah. Pump dalam keadaan hidup. Okey, dah detect. Okey, pump kita pun dah mati. Okey, tadi tuan-tuan pun dah nampak. Bila air semakin melimpah dalam tangki ni, sensor dah detect, dia akan matikan pump secara automatik. Yang penting sekarang ni saya nak test sama ada boleh ataupun tak sistem ni berfungsi tanpa internet. Untuk kita test tanpa internet ni, saya akan keluarkan SIM card yang ada dalam modem ni dan kita akan buat test. Kalau kita dah keluarkan SIM card ni, maksudnya kita dah tak ada lagi akses ke internet. Tapi Wi-Fi masih lagi ada dan kita masih boleh tengok lagi dekat phone kita. Tapi yang penting kita nak tengok sama ada water pump akan dimatikan ataupun tak bila air dah semakin melimpah. Sama macam tadi kita test, tapi yang tadi tu dengan akses internet. Dan bila kita dah putuskan sambungan ke internet ni, kita pun dah tak boleh monitor lagi dengan menggunakan handphone kita. Sebab untuk monitor daripada jarak jauh ni, kita perlukan akses internet. Yang penting sekarang ni kita nak tengok kalau air tu dah semakin melimpah, adakah pump tu akan mati ataupun tak. Okey, air dah semakin tinggi. Okey, pump kita pun dah mati. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponics Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.